Okay, so nak belajar lagi keseimbangan daya. Hari tu kita belajar sistem takal kan. Sistem takal. Okay, so hari ni nak belajar ni lah yang ada gantung tali-tali ni okay. Yang dia ni lah dia gantung. So dia macam mana nak kira ni. Dia punya bila ada tali mesti ada ni tension, T tension Okay. So yang ni dia lain sikit lah. Yang hari tu sistem takal dia yang lain sikit. Ni sistem takal tu keseimbangan daya. Yang ni pun keseimbangan daya juga yang ni pun keseimbangan daya juga. Okay, kenapa ni keseimbangan daya? Sebabnya objek ni apa ni? Dia kata objek ni tergantung. So bila objek ni tergantung, dia mengalami keseimbangan daya. Sebab bila objek ni tergantung, dia adalah pegun. Kamu ingat tak lagi keseimbangan daya ni berlaku macam mana? Bila objek tu apa? Bila objek tu, dia ada dua situasi kan? Sama ada objek tu pegun ataupun apa lagi satu? Respon. Had laju seragam. Bila objek tu mengalami had laju seragam. So dalam sistem yang takal yang tali-tali ni, objek ni tergantung. So bila objek ni tergantung, dia mengalami keseimbangan daya lah. Okay, mengalami keseimbangan daya. Okay, sebab dia tergantung pegun. Okay, so macam mana nak kira kalau soalan macam ni? Okay, kejap Okay. Dia kata suatu pemberat berjisim 20 kg digantung pada satu cangkuk. Ni pemberat ni 20 kg ni. Okey. Digantung pada satu cangkuk dalam siling yang ditarik ke sebelah dengan menggunakan seutas tali sehingga tali itu menyokong. Pemberat itu membuat satu sudut 30 darjah. Ada pula sudut kat sini. 30 darjah dengan garis mencancang seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Okey, tentukan tegangan tali. So cikgu katakan hari tu kalau apa-apa yang ada tali, dia ada apa? Tension. Dia ada tension. Dalam bahasa Melayu tegangan tali. So kamu nak kena kira lah dia punya tension, tegangan tali dia berapa. Okey, yang menyokong, dia nak suruh kira apa ni? Yang menyokong pemberat itu. Dia suruh cari ni, tension yang ini tension tali yang ini Okey, macam nak kira tension tali yang ini? Okey, caranya adalah caranya kamu kena lukis segitiga. Segitiga yang bersudut tegak. Okey, caranya lukis segitiga bersudut tegak. Okey, sekarang ni kita tengok kita ada 3 daya Satu yang ni tension. Lagi satu yang ni yang berat ni, yang berat W weight, berat ke bawah. So ada 3, lagi satu ni force, daya yang apa ni? Yang daya komponen apa ni? Ni komponen X, iaitu dia komponen melintang kan, yang melintang. So ada 3 jenis daya lah kat sini Okey, macam mana kita nak buat bentuk segitiga yang bersudut tegak? So caranya adalah nak senang kan, kamu cari yang bahagian hypotenuse. Mana bahagian hypotenuse? W ke F ke T? Respon. Hypotenuse tu yang ni, yang kamu tahu kan segitiga sudut tegak. So ni lah hypotenuse. So kat mana yang kamu nampak bahagian apa dia macam sengit? T. T ni sengit kan? So kalau T ni sengit, kamu jadikan dia hypotenuse. So kamu buatlah macam ni, line dia macam ni. Kan yang tu tension. Lepas tu nak jadikan dia segitiga. Maksudnya macam ni lah. Satu menegak. So yang menegak ni mewakili apa ni kalau menegak W ke F? Respon. W. W. Lepas tu yang ni, yang melintang ni pula. Yang melintang ni
F. Ya, yang minta ni F. So jadilah segitiga sudut tegak. Macam itulah cara nak lukis segitiga Okey, untuk sistem apa ni? Yang tergantung macam ni yang ada 3 daya yang tergantung ni. Okey. Lepas tu kita nak kira T, tension. Okey, sekarang ni kita tengok sudut. Kita boleh ni yang dia bagi sudut yang ni kan 30 darjah ni. Kat mana sudut 30 ni? Dia dekat yang bahagian tali sengit ni kan. Lepas tu yang ada bengkak over ni kan. So yang sinilah, inilah 30 darjah dia. Okey. So inilah dia punya 30 darjah. Okey. Sekarang ni nak cari tension. Okey, nak cari tension. Okey, sekarang kita tahu ni weight. W tu adalah weight berat. So berat dia berapa ni? Dia dah bagi kat sini 200 Newton. Okey, so boleh tak cari tension? Pakai apa? Sin, cos or tan? Hello, respon. Korang dengar ke suara cikgu ni mana ni? Dengar tak? Dengar Cos. Pakai cos. Ya, kita pakai kita pakai cos. Sebab kalau cos kan dia bersebelahan sudut per hypotenuse kan. So bersebelahan sudut dia 200 Newton per dengan hypotenuse dia T. So kita pakai cos. Jadi 200 per T sama dengan cos 30. Okey. Wah, sekejap Okey, so nak cari T. Kita bolehlah cari T kan. Cuba kira dapat berapa. Ni maksudnya apa ni? Ni T darab dengan cos 30 sama dengan 200 Newton. So kalau T sahaja 200 Newton bahagi cos 30 darjah. Cuba kira dapat berapa? Dah. Dapat berapa? 230.94. Okey, 230.94 Newton. So inilah jawapannya. Boleh. Senang tak yang ni? Senang tak? Senang. Senang je. Ni senang je Okey. Next. Okey, yang ni lah. Daya tarikan F pada tali yang mengufuk. Yang mengufuk ni maksudnya yang melintang lah. Okey, yang melintang yang ni Dia nak cari yang ni Okey, yang ni So yang ni lah dia nak cari. Okey, so sekarang nak pakai apa ni? Sin, kamu nak guna macam mana ni? Sin ke, cos ke, tan ke? Kamu nak cari apa? Nak pakai apa ni? Kamu nak cari F. F ni yang mengufuk lah. Okey, yang mengufuk. Fx kan? Mengufuk. Pakai apa? Tan. Okey, tan. Okey. Kalau kita pakai tan macam mana dia punya ni? Syarat dia tan apa? Opposite Opposite. Lawanan bagi bersebelah. Sebelah. Ni opposite bersebelah. Okey. So opposite sudut. Sudut opposite dia ni KF per dengan bersebelahan dia. Bersebelahan dia 200. Ya, kita boleh pakai tan. Jadi F per dengan 200 Newton sama dengan tan 30. So F sama dengan 200 Newton darab tan 30. Berapa? Berapa? 200 darab tan 30. 15.47. Okey, 115.47. Okey, unit mesti ada unit. Newton. Ya, unit dia Newton. Macam itulah, senang tak soalan ni? Boleh? Boleh. So ini pun sistem sistem takal ni pun keseimbangan daya juga. Tapi ni sistem takal yang ada yang lain sikit lah, yang ada tiga daya kan. So dia mengalami keseimbangan daya sebab objek ni pegun. Okey. Sekejap apa tu? Sekejap Okay. So try buat ni contoh 33 buat ni.
Sebiji bola beratnya 25 Newton digantungkan dengan tali pada siling. Ni dia gantung je dia gantung je kat sini. Okey, so tali yang mengufuk pada bola ditarik 15 ditarik sehingga tali tu menyokong membuat satu sudut kat sini dengan garis mencacang dia. Ni garis mencacang dia. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah. So jika daya yang digunakan pada tali yang mengufuk ni 15 Newton. Yang ni 15 Newton. Cari sudut ni. Yang ni apa ni? Ni bola ni beratnya 25 Newton. Okey. So objek ni pun pegun. So bila dia pegun dia mengalami apa ni? Mengalami Keseimbangan daya. Ya, ni dia mengalami keseimbangan daya. Dia tergantung je kan. So kalau tergantung je mengalami keseimbangan daya. So kita boleh lukis segitiga. Segitiga keseimbangan daya untuk yang ini ha. Okey, siapa nak lukis kat sebelah ni? Lukis segitiga keseimbangan daya. Siapa-siapalah yang rasa lukisan dia cantik. Macam cikgu buat tadi tu. Macam ni cikgu buat. Macam cikgu buat. Macam ni kan. Ni cikgu buat ni. Ni lah nama dia segitiga keseimbangan daya. Okey, cuba lukis yang ni lah. Segitiga keseimbangan daya untuk yang ni. Siapa volunteer? Cepat. Lukis segitiga je. Kita siapa nak lukis Cikgu petik nama Cik Adam. Okey, Cik Adam. Ya. Lukis apa salah segitiga Lukis segitiga keseimbangan daya lukis. Okey. Siapa yang lukis tu? Suhai. Sekejap juga padam adik Suhai punya. Okey, Cik Adam. Boleh ke lukis Cik Adam? Pakai handphone ke pakai laptop tu? Tanya. Pakai laptop. Pakai laptop. Kalau pakai laptop boleh lukis pakai mouse kan? Dapat tak cantik? Lukis pakai mouse. Tadi saya cuba pakai mouse tadi. Ya ke? Boleh pula. Boleh lah Suhai, buatlah Suhai. Dah lalang kamu buat tadi. Buatlah. Okey, Suhai buat Suhai. Nak senang lukis apa? Dia punya bahagian mana yang kita boleh jadikan hypotenuse? Okey. Tu okey, tu bahagian hypotenuse. Okey. Okey. Make sure bila lukis segitiga ada arrow dia sekali kalau tak ada arrow, tak ada anak panah, tak ada markah lah Okey, so betul. Okey, tak apa. Okey. So inilah segitiga keseimbangan daya. Okey. So anak panah dia mesti ada lah. Jadi anak panah dia yang ni lah. Yang ni kan, yang ni tension. Okey, tali tension. Lepas tu yang ke bawah ni, bawah tu mewakili apa ni? Respon. Yang ke bawah ni mewakili apa? Daya apa yang ke bawah? Berat. Berat W, berat. Lepas tu, so berat kita apa kat sini? Kita punya berat ni, berat dia adalah 25 Newton. Okey, lepas tu yang ni, yang arrow ke sana ni, ini adalah 15 Newton ni. 15 Newton. So kalau kamu perasan dia punya anak panah dia tak ada yang dia tak ada melawan, yang dia semua diikut je anak panah macam ni. Dia diikut sini, dia diikut sini. Dia tak ada yang macam tiba-tiba kamu lukis sekejap sinilah, sekejap sinilah, sekejap sini tak. Dia punya anak panah dia ikut flow ikut flow. Ikut flow lah macam ni. Okey. So sekarang ni dia kata apa? Dia nak kamu cari sudut ni sudut theta ni Ni sudut tegak kan. Ni sudut theta. Okey, bagi idea. Nak pakai apa? Sin, cos or tan? Tan. Tan. So kalau tan maksudnya opposite
per bersebelahan So opposite 15 Newton per dengan bersebelahan dia 25 Newton sama dengan tan theta. So carilah tan theta sama dengan 15 bahagi 25 berapa? 0.6 0.6. Ni potong kan. So nak cari theta je, macam nak buat kalau nak cari theta je? Respon. Shift tan. Ya, shift tan. So kamu akan jadi macam ni kan. Tekan shift tan. So shift tan 0.6. So apa jawapannya? Respon. Dah kira dah. Dapat berapa? 30.96. Okey, 30.96 darjah. Make sure ada sudut Sudut dia. Make sure ada unit dia. Apa? Dia punya unit sudut darjah lah darjah. Okey, next. Ni pula. Okey, dah dapat sudut. Kita boleh cari pula dia punya tegangan tali yang menyokong. Inilah tali yang ni, yang tension ni, yang bahagian hypotenuse ni. Okey, so tadi dapat apa? 30.9 darjah Okey. So sekarang ni nak cari tension, tegangan tali. Nak pakai apa? Sin, cos atau tan? Sin. Pakai sin. Jadi sin maksudnya sin opposite opposite per hypotenuse. Jadi opposite dia 15 Newton per dengan hypotenuse dia T 15 Newton kan. Per hypotenuse dia T sama dengan 3 sin sama dengan sin 30.96 darjah. Okey, so nak cari T je. Buat macam mana ni? T dapat ni, so T sama dengan 15 Newton bahagi sin 30.96 darjah. Okey, so kira dapat berapa? 29.16. Okey. Okey, 29.16 darjah. Okey, betul. 29.1 darjah pula. Bukan darjah ni. 29.16 apa ni? Newton. Newton. Unit dia Newton. Okey, macam tu lah. Ya. Kalau pakai cos boleh tak? Boleh je. Cuba try. Kalau pakai cos dia akan dapat jawapan dia sama je. Okey, kalau nak pakai cos Okey, kita try pakai cos. Cos macam mana? Cos bersebelahan per hypotenuse So 25 per dengan hypotenuse T sama dengan cos 30.96. So nak cari T 25 bahagi cos 30.96. So kira dapat berapa? 25 bahagi cos 30.96. 29.15. Ya, 29.15. Okey, boleh lah tu. Newton Okey. Sama je, boleh je. Dapat je markah. Betul je. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okey. So kat sini kamu kena mahir lah nak guna sin, cos dengan tan Okey, next. Ada lagi tak? Kau ni dah masuk live Okay, kita pergi soalan Okey, yang macam ni pula. Sekejap. Okey. Ni pun sama juga ni, contoh satu ni. Oh, ini yang 1 cm mewakili 2 Newton ni tak ada apa kejap Ni abaikan ni. Ni nak kena lukis. Jadi sebenarnya kan kalau kamu tak nak pakai sin, cos dengan tan tu, kamu boleh buat cara ni, lukis segitiga keseimbangan daya ni tapi lukis berdasarkan skala. Maksudnya kan kalau macam kamu dah lukis kan, ni bahagian apa ni? Kamu ikutlah gambar rajah ni kan. Kan ni M tu hypotenuse kan. Kamu lukislah ni hypotenuse kan. Lepas tu make sure pula sudut tu 30 darjah. Pakai pula protector. Make sure sudut 30 darjah kat sini kan. 30 darjah baru buat hypotenuse dia macam ni Dah buat sudut 30, lepas tu kat sini ni tegak. Lepas tu kamu, yang ni berat kan. Berat kat sini kalau jisim 1.2 kg berat dia berapa? 12 Newton lah.
Sebab 1 kg bersamaan dengan 10 Newton. So kalau 1.2 kg, kamu darab kan? Dapatlah 12 Newton. Lepas tu kamu lukislah. Okay, contohnya kamu nak buat apa? 1 cm tu mewakili 2 Newton. So kalau 1 cm 2 Newton, 12 Newton berapa cm? Respon. Hello. Kalau ni nak lukis pakai skala ni, pakai skala guna pembaris. Kalau 1 cm kamu nak buat 2 Newton, so kalau 12 Newton kamu nak buat berapa cm? 6 cm. Ya, kamu buat 6 cm. So kamu lukislah 6 cm. Pakai pembaris 6 cm macam tu. Lepas tu nanti kat sini kamu buat kan sudut 30 kamu buat. Lepas tu nanti kamu ni dah ni yang dah 6 cm nanti kamu buat melintang. Macam tu. Lepas tu nanti nak cari M tu tension kan, tension tali kan, ketegangan tali. Kamu ukur lah pakai pembaris. Bila kamu ukur tengok-tengok dapat berapa? 7 cm. So 7 cm tu berapa Newton? Tadi kamu dah tentukan 1 cm 2 Newton. So kalau 1 cm 2 Newton, 7 cm dapat 2 Newton dapatlah 14 Newton. So dapatlah dia punya tension tali ni 14 Newton. Ini cara nak lukis segitiga yang guna skala. Tapi dalam peksa dia tak. Kamu nak ke pakai skala macam ni? Buang masa tak? Buang masa. Buang masa kan nak kena lukis pakai skala kan, buang masa. So tak payahlah skala nak lukis guna skala macam ni. Kan adalah kena pakai bawa protektor waktu tu, kena guna protektor waktu tu nak buat sudut 30 darjah ni. So tak payah. Okey. So kalau kita buat dia cara senang, senang dia macam tu lah, kamu still kena lukis. Okey, segitiga keseimbangan daya ni. Kan? Kamu lukis. Okey, lukislah kan macam ni kan. Macam ni buat ni lah, lukis. Lepas tu kat sini. Lepas tu kat sini lukis je. Lepas tu yang ni berat 12 Newton. Yang ni sudut 30 darjah. So nak cari ni M tu adalah tension ketegangan tali. So kamu kira lah dia pakai apa ni? Sin, cos, or tan ni. Persebelahan per hypotenuse. Kita pakai apa nak cari ni? M. Cos. Cos. So persebelahan dia 12. Persebelahan sudut kan 12 per dengan M sama dengan cos 30 darjah. So M sama dengan 12 bahagi cos 30. Dapat berapa? 12 bahagi cos 30. Dapatlah 13.86 Newton kan. Sama je lah kan dengan 14 Newton ni. Dekat-dekat. So jawapan dia diterima. Boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh. Kalau nak cari N ni pula, N. Macam ni dalam ni dia pakai skala kan, berialah ukur kan, pakai cm, 1 cm 2 Newton. Tapi kalau nak buat cara shortcut, kita buatlah cara yang senang. So kalau nak cari N ni nak pakai apa? Sin, cos, or tan? Sin. Nak pakai tan. So kalau nak pakai tan, tan macam mana aja? Opposite opposite per dengan bersebelahan dia 12 sama dengan tan 30. So N sama dengan 12 darab tan 30. Berapa? 12 darab tan 30. So dia akan bagi jawapan 6.93 Newton kan. So lebih kurang lah, sama lah juga dengan ni. Yang ni kalau pakai skala pembaris ni 7 Newton. Kalau pakai kira dapatlah 6.93 Newton. Pun boleh juga. Faham ke? Faham. Okay, faham. Okay. Next. Tiba-tiba keluar soalan macam ni pula dah. Dah macam ni pula dah segitiga dia. Saya nak buat ni kalau segitiga macam ni. Ni boleh ke nak buat segitiga sudut tegak Tak boleh kan? Okay, kita tak boleh buat segitiga sudut tegak macam ni. So caranya segitiga dia tak bersudut tegak lah nanti. Dia akan jadi lain. Okay, dia akan jadi okay, caranya adalah sekarang ni tali. So ada 2 tali kat sini. Maksudnya ada 2 tension lah. Okay, sekarang ni anak panah dia macam mana? Adakah anak panah dia macam ni?
ke bawah ataupun anak panah dia ke atas macam ni? Cuba kau fikir logik. Ke atas. Ya, ke atas so anak panah dia ke atas dia tali tu ke atas lah sebab dia menggantungkan objek ni ke atas kan. So tali ni ke atas lah. So tension ni ke atas. So sekarang ni macam nak lukis segitiga rupa ni. Ni tak payahlah pakai skala-skala ni tak payahlah ni. Kita buat je lukis biasa-biasa. Okey. So mula satu kamu lukis ni, ini yang bahagian ni Ini yang bahagian ni. Okey. Ke atas okey macam ni. Lagi satu yang kat arah sini ni pula kamu buat macam ni macam tu. Nampak tak? Maksudnya satu ke Nampak. satu ke kanan. Maksudnya yang ni ni sengit ke kiri, ni sengit ke kanan. So yang dahsyat itu nanti kamu buat yang ni menegak ni. So yang menegak ni mewakili apa? Apa-apa yang menegak ni mewakili apa? Respon. Samalah macam tadi. Kalau yang menegak je mewakili apa? Mention. Mass. Apa-apa yang ke bawah, apa-apa yang ke bawah FY. mewakili Berat. apa-apa yang ke bawah kan ni yang ke bawah ni. Inilah bawah dia. So inilah bawah dia. So yang ke bawah ni mestilah mewakili berat iaitu weight. Okey. Berat. Okey. So sekarang ni okay, ni tension, tali tension ni pun tali tension juga, ketegangan tali. Okey, lepas tu nak buat apa pula? Okey, sekarang ni sudut pula. Okey. Sekejap Okay, kita tengok yang ni. Okey, kita tengok yang ni arrow yang ni yang color merah Dia sengit macam ni kan, dia sengit ke kiri. Okey, bila dia sengit ke kiri, macam ni dia sengit. Okey. So sekarang ni kan, yang ni sudut dia 30 kat sini. Maksudnya kan, cikgu buat macam ni. Maksudnya ni lah sudut 30 darjah dia, betul tak? Ni lah 30 darjah dia. Tapi cikgu tak nak yang kat sini. Cikgu nak yang kat sini. Cikgu nak yang kat sini Macam nak cari sudut sini? Siapa ada idea? Kita nak pakai petua apa ni? Nak pakai hukum apa ni? Kalau sini 30 darjah, kalau sini berapa? Kalau tak ada idea kan, cikgu buatlah sendiri ni melintang macam ni. Ada part lintang. Okey, sekarang ni boleh nampak tak? Kalau sini 30, kita boleh pakai hukum sistem lah. Kita boleh pakai hukum apa ni? Sudut selang-seli. Ya, kita boleh pakai sudut selang-seli Maksudnya kan sudut selang-seli tu kan yang macam Z tu kan. Z kan. So kalau sini 30, sini 30, yang kat luar ni yang 30. Okey, itu yang kat luar. Tapi kita nak yang kat dalam. So kalau sini 30, so yang sini berapa? 60. Ya, 60. Nampak tak? Boleh? Faham ke ni? Boleh. Boleh. Okey. Sebab kan ini kan sudut tegak kan. Sudut tegak kan 90 kan. So 90 tolak yang hijau ni 30, dapatlah yang ni 60 darjah. Okey, so ni settle 60 darjah. Okey. So yang bahagian sini lah. Yang bahagian yang ini lah yang ini. Okey, yang ni lah. Macam nak ni. Okey, tengok tali dia. Cikgu pakai pen lain lah Pen apa anak? Color pink ke? Okey. Okey, kita tengok tali yang ni lah yang arrow yang ke sini. Okey, arrow ni sama dengan arrow yang ini kan, anak panah yang ni kan, tali yang ini kan. Ni. Okey, sekarang ni tali yang ini. Okey, tali yang ini yang dia bagi sudut ni kat sini 30 darjah. Maksudnya sudut kat sini, dia punya sudut dia yang ini yang 30 darjah ni. Nampak tak? Faham tak? Sekejap Cikgu lukis sekejap. Okey, cikgu lukis. Okey, ni. Okey, tali yang ini yang color pink
dia punya sudut yang kat sini yang 30. Maksudnya kan yang kat sini yang 30 ni. Okey, 30 darjah. Tapi cikgu bukan nak yang kat luar ni, cikgu nak yang kat dalam. Cikgu nak yang kat dalam ni. So dalam ni berapa? Respon. Ya, 60. 60 darjah. Yang ni 60 darjah sebab ni kan sudut tegak sudut tegak 90. So 90 tolak yang 30 ni dapatlah yang ni 60. Okey. So jadi kita lukislah cantik-cantik. Okey kejap So kamu tahulah segitiga keseimbangan daya kamu tu. Dia macam ni, dia macam ni, dia macam ni. So ni tension, ni tension. Yang ni apa? Ni 60, ni 60. Okay, sekarang ni apa ni? Apa sudut kat sini? 60. Ya, 60. So ni 60. Macam tu. So yang tali kat sini yang menghala ke kiri ni tension, tegang tali, ni pun tegang tali. Lepas tu yang bawah ni mewakili apa? Berat, weight. Okay, weight. Okay. Kat sini dia kata 0.9 kg ni. Kalau berat dia berapa? Respon. Kalau 1 kg. 9 Newton. Ya 9 Newton. Sebab 1 kg 10 Newton. So kalau 0.9 kg dapatlah 9 Newton. Okay, so dia punya weight dia 9 Newton. Okay, so sekarang ni kamu nak cari tension yang ini kan. Okay, ni nak pakai apa ni? Sin ke, cos ke, tan ke? Yang ni bukan segitiga teorem Pythagoras So tak boleh dah guna yang segitiga teorem Pythagoras tu. Kita guna ni petua sin. Ada tak kamu belajar ni? Dalam mana Admat Tak korang belajar Admat? Ada. Admat. Admat form 4 kan? Admat form 5 Form 4. Form 4. Maksudnya maksudnya kan yang W weight berat ni bertentangan dia adalah 60 darjah kan sudut dia. So W dia berapa? Berat dia 9 Newton kan. Okay, so 9 Newton ni per dengan yang bertentangan ni 60 darjah. Okay, 60 darjah. Sin lah kira. Okay, sekejap cikgu buat. Okay, sin 60 darjah sama dengan yang T ni pula, T yang ini. So T per dengan yang bertentangan dia sin 60. Lepas tu sama dengan yang ni lah. Yang ini T ni sama per dengan bertentangan dia sin 60. So ni lah dia petua sin. Okay, so kamu boleh cari T. Faham ke? Faham. Faham. Okay, so jadi so kamu nak cari T. Buatlah macam ni Okay, kita pakai yang ni So 9 Newton per sin 60 sama dengan T per sin 60. So nak cari T dapat silang. So maksudnya sin 60 dapat dengan 9 Newton bahagi dengan sin 60. Ni boleh potong-potong. So tinggal T sama dengan apa ni? 9 Newton. So dapatlah T tension 9 Newton. Yang T yang ini sama dengan yang T yang ini. So yang T yang ini pun 9 Newton juga. Dua-dua tali ni ketegangan tension dia sama 9 Newton. Ialah sebab sudut dia pun sama kan. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay. Maksudnya kat sini nak lukis segitiga keseimbangan daya dia senang kan. Cuma kamu kena tahu sudut dia tu Sudut yang dalam dia nak sudut dalam ni. Dalam ni. Dia bukan, okay. So kamu kena tengok betul-betul. Okay, cuba kalau tiba-tiba macam ni dah soalan dia. Macam ni lah. Ni naik pula sudut dia. Kat sini pula sudut dia ni. Okay, macam mana nak buat? Lagi satu. Dah last dia 1 minit dah. Okay, nanti cikgu bagi link baru dah sebelum tu nak tanya ni tension dia kat mana ni? Hala bawah ke hala atas? Respon. Atas. Okay, hala atas. So nanti kena lukis ni segitiga keseimbangan daya ni. So satu ni, okay macam ni kan. Lagi satu.
Macam mana nak lukis macam ni pula? Nak buat Atas macam mana? je. Macam ni baru jadi betul tak? Kan? Lepas tu ni macam ni. Okay. Ni berat. Okay, nanti cikgu sambung lah nanti dalam link baru Dah less than 1 minit. Korang fikir dulu kat mana sudut dia. Ni apa, ni berapa, ni berapa, ni berapa. Boleh? Dah nak habis, dah less than 1 minit. Okay. Try dah fikir dulu.